Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Segala puji terhadap Allah SWT kerana mengizinkan kita bertemu pada malam ini, saudara. Usai masing-masing melaksanakan solat tarawih. Saya yakin anda juga sudah pun berehat-rehat, sementara menunggu pula untuk melakukan solat tahajud dan sebagainya. Apa khabar saudara semua? Saudara Amin, terima kasih join, saudara. Amin, suara tu ada bouncing, saudara. Dan saya melihat. Apa khabar saudara? Saudara Ramzul, saudara Muhammad, saudara Zian Yan. Selamat berpuasa. Richard Bakri. Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabar awak segala pelaniku? Abu Samah dari Bukit Pucung 2, saudara Muhammad Nur Haizi, saudara Anwar Saleh dari Tumpat, Kelantan, saudara Zack Peri-Peri, salam dari Johor katanya, saudara Ghafar Hamzah dari Kuantan, saudara Ramzul, saudara Rosmini dari Pontian, terima kasih, saudara Azrul, Waalaikumsalam. Selamat Faridun Tukiman, apa khabar anda semua? Doa saya anda semua sihat. Rozaimi. Dan saya yakin saat ini anda sudah pun berehat selepas kita melaksanakan solat tarawih. Saya tak tahulah berapa rakaat anda lakukan. Saya cuma mampu buat 8 rakaat saja. Itu pun mengantuk yang makan saya. Memanglah syaitan ni bila kita nak beramal ibadat, syaitan tu berada di pelupuk mata kita. Saudara Leni Poh, Muhammad Faridun, Azwar Jalil, Hashim, saudara Hamidah Kamat, Hashim Atan. Itu juga Puan Rubidin bersama dengan pasangannya. Saya mendoakan agar pasangan Puan Rubidin bahagia sentiasa. Baik saudara. Yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Hari ini sebagaimana kita ketahui hari Jumaat tanggal 15 Mac 2024 dan sudah pun kita meninggalkan hari ini 4 Ramadan. InsyaAllah besok 5 hari tak terasa masa berjalan saudara. Dan besok dah masuk 5 hari. Dan kita jangan lupa kita juga masuk hari yang ke 1450. Virus tersebut masih berada di bumi kita ini. Jadi sambil-sambil anda pergi ke pasar Ramadan, kalau boleh eloklah pakai pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial. Sebab penyakit itu masih ada saudara. Jadi kita jaga-jagalah diri kita saudara. Baik, saya harus menyantuni juga dalam segmen e-commerce. Bila puasa dan dekat nak raya e-commerce. Kalau teman-teman yang mau membeli atau mendapatkan bekalan haruman setangi bakur. Bakur ini bila kita bakar, rumah kita harum semerbak. Ingat saudara, rumah yang wangi itu adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Anda boleh mendapatkan bekalan haruman setangi bakur daripada Al-Azhar di talian 0113304121. Itu juga dengan haruman minyak wangi. Nak pakai raya nanti saya ataupun nak pergi ke masjid, elok kita pakai minyak wangi, berwangi-wangian bila kita menunaikan solat. Hubungi Al-Azhar 0113304121. Minyak wangi yang didatangkan oleh Al-Azhar daripada tanah Arab, dibuat berasaskan kepada pati kayu gaharu saudara. Dan jangan lupa Siti Farehah sudah pun membuka membuka taliannya untuk menerima tempahan untuk dendeng manis Siti Farehah. Jangan lupa saudara boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Sedap dendeng manis Siti Farehah, boleh makan dengan pulut, dengan lemang, ketupat dan sebagainya. Itu juga jangan lupa popiah sira Lady Maria, makanan kegemaran saya. Rasanya rangup, pedas dan manis. Bolehlah hubungi saudara Nizam di talian 0194351203. Teman-teman kalau nak masuk dalam e-commerce ini boleh hubungi Al-Azhar supaya boleh saya wawarkan produk anda. Hubungi Al-Azhar di talian 0113304121. Berniagalah saudara. Bulan-bulan puasa ni nak raya, nak cari duit raya untuk anak-anak. Ya saudara, elok berniaga.
Kerana perniagaan itu yang terbaik. 9/10 pendapatan daripada perniagaan itu, itulah diredai yang terbaik, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana naluri kehidupan ini saya culipan daripada teman-teman yang menghantar pada saya. Katanya rezeki yang berkat adalah rezeki yang diperolehi dari sumber-sumber yang halal, walaupun sedikit. Kerana terdapat banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tentang amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh para hamba untuk mendapat kemurahan rezeki. Malahan pertama sekali kita harus beriman serta bertakwa kepada Allah SWT. Kerana Allah berfirman, maksudnya sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman serta bertakwa, tentu kami akan membuka kepada mereka pintu kurniaan yang melimpah-limpah berkatnya, sama ada dari langit dan juga dari bumi. Itu adalah petikan daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Benar saudara, rezeki yang diberkati oleh Allah SWT adalah rezeki yang mencukupi walaupun sedikit. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya makanan untuk seseorang mencukupi untuk 2 orang, dan makanan untuk 2 orang mencukupi untuk 4 orang, dan makanan 4 orang mencukupi untuk 8 orang. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi amalan melazimi kita beristighfar, kita sentiasa beristighfar dan bertaubat. Itulah juga yang dapat memberi keberkatan serta kemurahan rezeki. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, maksudnya sesiapa yang membanyakkan istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan dan jalan keluar bagi segala kesempitan, dan mengurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saudara, dan paling penting kita harus juga bersedekah. Dalam bulan puasa ni yang terbaik saudara, kerana amalan bersedekah juga turut membantu dalam membuka pintu rezeki seseorang. Allah SWT berfirman, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya, dan dia juga menyempitkan baginya, dan apa sahaja yang kamu dermakan Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Ini daripada surah Sab'ah ayat yang ke-39. Jadi saudara, banyakkan sedekah dalam bulan puasa ini saudara. Moga-moga anda dilipat gandakan rezeki anda. Baik saudara, saya hari ini agak menarik kerana saya menerima culipan daripada Presiden UMNO sendiri menghantar kepada saya, iaitu Risalah Taklim Ramadan. Elok kita hayati cetusan hati daripada Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi. Beliau memanglah kalau soal-soal agama ni dia nombor wahid kegemarannya. Kerana menurut Datuk Zahid, puasa itu adalah mendidik hati. Alhamdulillah katanya. Hari ini kita telah masuk hari Ramadan yang keempat. Di mana kita melaksanakan apa jua ibadah dalam bulan mulia ini. Perkara terpenting adalah bagaimana kita hendak mengikhlaskan hati dalam usaha untuk kita memperteguhkan keimanan katanya. Jadi menurut Datuk Presiden, ikhlaskanlah hati dalam beribadah, yang bermaksud luas untuk kita melaksanakan amalan-amalan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, tanpa mengharapkan pujian atau ganjaran dari manusia, tetapi semata-mata untuk meraih keredaan Allah SWT. Jadi ketulusan hati menurut Datuk Zahid dalam beribadah pastinya akan mendapat balasan yang besar daripada Allah SWT. Tapi kenapa hati ini menjadi satu komponen penting dalam beribadah? Ialah kerana hati adalah pusat kesungguhan. Tanpa kesungguhan yang datang dari hati, ibadah kita mungkin hanya menjadi rutin atau hanya kerana kebiasaan, bukan kerana penyerahan yang hakiki. Ketika hati diserahkan sepenuhnya kerana Allah, maka akan datanglah halwatul iman, iaitu kemanisan iman dalam beribadah. Jadi hati juga menurut Datuk Zahid Hamidi katanya adalah tempat kita berbisik, memendam rasa dan menyimpan segala perasaan yang sebenar. Ianya bagaikan jambatan yang tersembunyi antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Dengan hati yang bersih dan terbuka, kita dapat merasakan kehadiran dan kasih sayang Allah dengan lebih dekat serta dilimpahi cahaya iman. Jadi, jadikanlah Ramadan ini medan untuk kita memperbaiki hati dan niat kita dalam beribadah. Ikhlaskan hati beribadah semata-mata ingin mencari redha Allah SWT
dan bukan dengan niat mencari pujian manusiawi. Bersamalah kita didik hati, katanya, agar sentiasa bertawaduk dalam beribadah, insya-Allah. Itulah curipan sedikit daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Memanglah bulan puasa ni beliau akan sentiasa menyantuni banyaklah masjid-masjid dan surau-surau dan pusat-pusat tahfiz. Baik, apa kata pula tentang mutiara kata kita hari ini? Kiriman teman-teman menyatakan, kenapa Allah masih temukan Ramadan tahun ini? Mungkin masih ada dosa-dosa lalu yang belum diampuni dan kita diberi peluang untuk bertaubat bersungguh-sungguh pada Ramadan kali ini. Ingat saudara, terima kasih kepada teman yang menghantar kiriman sedemikian. Saudara, tajuk bicara saya malam ini adalah Bahtera Bangsa di Alun Gelombang. Bahtera bangsa kita di alun gelombang. Bagaimanapun, saya harus memperingatkan kepada anda semua, pertama sekali pimpinan negara, supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam live mana-mana, tak ada masalah, saya tak marah. Tetapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan anda. Ingat ya, ini pencerahan politik yang sekadar untuk memberi informasi. Bila saya memberi pandangan dan pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini mesti saya lontarkan kata-kata ini, kalau tidak nanti besok peguam akan telefon, kenapa tak sebut. Saya, dan bila anda tak bersetuju, bolehlah hantar kiriman, gunakanlah bahasa yang baik. Kerana ingat saya, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua aspek kehidupan secara harmonis. Laporan pertama saya, saudara, adalah tentang laporan kaji cuaca. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca panas tahap berjaga-jaga di 11 kawasan di semenanjung Malaysia dan 10 kawasan di Semenanjung dan 1 di Sarawak. Menurut Met Malaysia, antara kawasan di Semenanjung yang terlibat ialah Perlis, Kedah, Kota Star, Pokok Sena, Padang Krab, Pendang, Sik dan Baling. Begitu juga di Hulu Perak dan juga Raub di Pahang, manakala di Sarawak pula melibatkan kawasan Limbang. Menurut kenyataan itu, suhu panas tahap berjaga-jaga dikategorikan apabila suhu maksima harian kawasan tersebut mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Nampak gayanya, saya melihat bahawa Sinar Harian melaporkan pada hari Senin lalu bahawa Kementerian Pendidikan bersedia menangguhkan kegiatan luar bilik darjah jika fenomena El Nino yang melanda negara kita ini bertambah buruk. Demikian menurut Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kang Woh. Katanya pihaknya tidak mahu sebarang perkara di luar jangka berlaku, terutama membabitkan kesihatan pelajar. Sebab itu orang ramai diingatkan supaya bersabar, mengurangkan aktiviti luar dan tidak melakukan pembakaran terbuka kerana cuaca panas negara kita ini begitu mendebarkan warga kita. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga maklumkan kerana asap tebal juga boleh menjejaskan kesihatan. Ia juga boleh menyumbang pada suhu dan membahayakan kesihatan orang awam. Jadi saudara, dalam cuaca panas ini, sambil kita berpuasa ini, berhati-hati dan bila buka puasa, banyakkan minum air, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Baik. Sesuatu yang agak menarik bila datang bulan puasa ni, saudara, masing-masing macam-macam cerita lah. Tapi yang saya terima ini adalah berita daripada Ipoh Perak. Agak menarik. Semalam, Yang Berhormat Menteri Besar telah mengumumkan bahawa penjawat awam negeri Perak mendapat bantuan haraya RM1,000 seorang. Dan ini adalah tentang Bazar Ramadan. Bazar Ramadan yang terletak di Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru Raya. Katanya mencipta sejarah apabila menjadi bazar terpanjang di negeri Perak. Menurut Timbalan Ketua Eksekutif Perhubungan Korporat Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, Nurdita Fazlinda, penganjuran bazar itu bertitik tolak daripada kejayaan tahun lalu. Katanya bazar terpanjang di Perak itu adalah sejauh 500 meter, saudara. Panjangnya. Dan menjual pelbagai menu unik kepada orang ramai. Populariti bazar tersebut juga telah melonjakkan nama
negeri Perak sebagai destinasi ramai terutama hari Minggu. Sempena bulan Ramadan ini, Badan Kemajuan Negeri Perak telah membuka ruang perniagaan kepada 100 peniaga untuk menyajikan aneka jenis kuih muih, lauk pauk dan minuman sebagai pilihan juadah berbuka. Bazar tersebut beroperasi dari jam 3 petang hingga 11 malam setiap hari, bermula daripada 12 Mac hingga 9 April. Dan menu yang menarik terdapat di bazar tersebut iaitu Royal Popiah Kuala Kangsar. Itu yang paling sedap lagi gamaknya, saudara. Itu juga air tembikar sarbat, nasi ayam tauge Las Vegas dan berbagai lagi juadah yang disediakan. BSAS merupakan lokasi pilihan kepada trend berbuka puasa untuk berkelah dalam kalangan orang ramai setiap tahun. Malah, trend berbuka puasa secara santai ini telah menjadi tular tahun lalu dan menjadi harapan kepada Badan Kemajuan Negeri Perak untuk menganjurkan bazar Ramadan yang mesra pengunjung yang terbesar di Perak. Tahun lalu, PKNP telah melantik syarikat pengurusan acara bagi mengendalikan bazar Ramadan tersebut dan berjaya menarik seramai 50,000 orang pengunjung. Bagaimana kebersihan disediakan, susun atur bazar juga lebih selesa, pengunjung khususnya laluan pejalan kaki lebih besar, lebih lebar. Itu juga ada kemudahan tandas yang mencukupi dan surau yang selesa turut terdapat di bazar tersebut. Jadi kalau teman-teman tinggal di Bandar Ipoh, bertandanglah ke bazar Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru Raya. Banyak makanan situ. Dalam suasana begitu, kita bercakap bulan puasa ni, Yang Muhammad Presiden UMNO seperti biasa rutinnya tadi beliau mengirimkan taklimnya kepada kita dan beliau akan terus mengadakan pertemuan dengan akar umbi di seluruh negara. Semalam beliau berada di masjid di Layang-Layang di Johor bersama dengan Yang Muhammad Menteri Besar Johor untuk acara berbuka puasa dengan warga Layang-Layang. Itu kawasan yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri On Hafiz. Dan katanya hari besok, hari Sabtu, Sri Zahid akan berkunjung ke Kelantan untuk buka puasa di Masjid Batang Merbau bagi kawasan daerah Parlimen Tanah Merah. Begitu juga pada 17 Mac, beliau akan berada di Parlimen Dungun, itu di Masjid Sultan Mahmud Bandar Al-Muqtafi Billah Shah di Dungun untuk sentuhan kasih di negeri Terengganu. Kemudian pada hari Selasa 19 Mac, Sri Zahid akan berada di Maktab Rendah Sains Semara di Trolak untuk kunjungan kasih Parlimen Tanjung Malim. Begitu juga untuk di Pulau Pinang pada 20 Mac, iaitu di Parlimen Libung Tebal. Acara buka puasa akan diadakan di Masjid Al-Amin Simpang 3 Libung Tebal. Tanggal 22 Mac, hari Jumaat, beliau akan buka puasa di Pusat Dagangan Putra, iaitu Rumah UMNO. Ini kali ini untuk semua warga UMNO untuk datang bertandang buka puasa dengan Presiden pada 22 Mac saudara. 23 Mac hari Khamis untuk wilayah persekutuan di Labuan, Masjid Al-Sultan Abdullah, Kampung Sungai Berdaun, Labuan. 24 Mac hari Ahad, Negeri Kedah, itu Parlimen Pendang di Masjid Al-Falah, Ferda Senatiang. Dan 28 Mac 2024 hari Khamis, iaitu di Parlimen Kuala Langat di Masjid Jami' As-Solihin, Kancung Darat. Anak-anak boleh datanglah ke tempat yang saya katakan tadi. Ada juga titipan duit raya dari Presiden UMNO sebelum beliau berangkat menunaikan umrah pada 20 puasa tahun ini. Secara begitulah, Datuk Seri Zahid Hamidi dia tidak lupa setiap tahun dia akan turun untuk bertemu dalam kunjungan kasih dengan warga UMNO khususnya dan rakyat. Baik saudara, khabar dari Berlin. Nampak gayanya apa yang disuarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau berkunjung ke Jerman dan menuturkan persoalan-persoalan berhubung dengan kurangnya tindakan negara barat terhadap rejim Zionis di Israel akhirnya meraih sokongan individu berpengaruh dalam pelbagai bidang di seluruh dunia. Bekas bintang rugby All Black iaitu Sonny Bill Williams dalam hantarannya di laman X mengatakan inilah sejarah yang tidak boleh dilupakan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membincangkan persoalan Palestin secara terbuka
dan tuntas dan jelas dengan penuh semangat. Katanya saya sudah tentu tidak dapat menerima hakikat apabila anda membincangkan isu dan kita hanya terhad kepada satu kejadian tertentu yang melupakan ribuan mangsa dari Nakba. Menurut Anwar Ibrahim, Masya Allah, ini kiriman daripada Oblak tadi, Anwar Ibrahim bercakap fakta dan selaku pemenang Piala Dunia dua kali bersama New Zealand pada 2011 dan 2015 yang mengkritik keadaan di Gaza. Datuk Anwar Ibrahim telah menarik perhatian antarabangsa apabila beliau mengkritik negara barat pada sidang media bersama Kansler Jerman Olaf Scholz di Berlin 2 hari lepas. Perdana Menteri yang dalam rangka jawatan selama 6 hari ke Jerman mempersoalkan tentang kemanusiaan barat dan beliau mengutuk sikap selektif dan ambivalent terhadap konflik itu. Wartawan warga British Amerika yang terkenal Mehdi Hasan juga berkata, Anwar kini mewakili suara majoriti rakyat dunia yang mempertahankan hak warga Palestin. Kami telah mencapai satu tahap apabila Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kini bercakap untuk majoriti rakyat dunia dan bukan pemimpin Eropah atau Barat, katanya. Sementara itu, wartawan Perancis Arnaud Bertrand itu dia berkongsi klip yang sama berhubung tentang pendirian Datuk Anwar Ibrahim dan menyifatkan sebagai semua kenyataan Datuk Anwar Ibrahim mesti ditonton, amat memuaskan. Bertrand turut berkongsi petikan Datuk Anwar Ibrahim, Perdana Menteri menyatakan bahawa penyelesaian tidak boleh dicapai dengan bersikap berat sebelah dari segi hanya melihat satu isu tertentu dan memadam 60 tahun kekejaman yang berlaku di Semenanjung Gaza. Penyanyi dan penulis lagu terkenal Sweden pula, beliau berketurunan Lebanon, iaitu Maher Zain. Beliau mengucapkan penghargaan yang teramat tinggi kepada Datuk Anwar Ibrahim melalui siapan di Twitternya. Terima kasih Perdana Menteri Anwar atas keberaniannya. Dan ahli politik serta pengarang Portugis Bruno Marques dalam hantarannya mengatakan debat yang menakjubkan di Berlin antara Scholz dan Anwar Ibrahim. Kita hidup dalam dunia baru. Jerman tidak mendapat mesej pencanggahan dalam pengucapan awam juga ketara. Jadi Datuk Anwar Ibrahim berkata dasar Israel selama ini berdekat-dekat terhadap rakyat Palestin dan kekejamannya adalah punca konflik yang berterusan. Kita tinggalkan seketika di Berlin sebab Datuk Anwar Ibrahim begitu lantang menyuarakan suara Palestin. Bagaimana orang mengatakan bahawa beliau tidak serius. Banyaklah kita dengar, tapi ternyata sewaktu berada di Jerman, di pentas antarabangsa, Perdana Menteri kita menyuarakan hasrat hati dan kita menentang kebobrokan di Gaza. Bagaimanapun saudara, dari Moskow saya mendapat berita bahawa pilihan raya Presiden Rusia yang dijadualkan bermula hari ini akan dipantau oleh delegasi daripada 36 buah negara dan 5 pertubuhan antarabangsa. Rupanya Rusia hari ini mula mengadakan pemilihan presidennya. Menurut berita Sputnik yang melaporkan, Timbalan Speaker Majlis Persekutuan Rusia Konstantin Kosachev berkata ia termasuk delegasi perhimpunan antara Parlimen ASEAN dan Parlimen Amerika yang melihat bagaimanakah cara pengendalian pemilihan presiden. Jadi keseluruhan keseluruhannya lebih 200 pemati dunia, pemati parlimen dan berpuluh-puluh lagi pakar pilihan raya telah diberikan tauliah melalui Majlis Persekutuan. Malah jumlah itu berkemungkinan akan meningkat selepas ini. Rakyat Rusia keluar mengundi dari hari ini 15 hingga 17 Mac. Itu pilihan raya presiden kali ini. Penyandang Presiden Vladimir Putin nampaknya dicabar oleh beberapa calon, termasuklah pengurusi jawatankuasa pembangunan Arktik dan Timur Jauh Dewan Rakyat Nikolai Kharitonov. Itu timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Itu juga Vladislav Davankov dan pengurusi jawatankuasa Hailuan Antarabangsa Dewan Rakyat Leonid Slutsky. Jadi saudara, Putin dicabar oleh 3 ataupun 4 orang pencabar untuk jawatan Presiden Rusia yang akan berakhir pada 17 Mac. Hari ini dah mula mengundi di seluruh Rusia, saudara. Okey, saudara, kabar dari Jakarta. Ini pun penting juga kita hayati. Nampak gayanya bahawa Datuk Bandar Bogor,
ini satu benda yang memeranjatkan saya. Apabila Datuk Bandar Bogor, Dr. Bima Arya Sugarato, beliau telah pun mengarahkan semua kelab malam, semua kelab karaoke dan pusat urut di Bandar Jawa Barat Indonesia itu ditutup sepanjang Ramadan sebagai tanda penghormatan kepada umat Islam yang berpuasa. Dr. Bima berkata pentadbiran Bogor akan menguatkuasakan perintah itu sepanjang bulan puasa dengan mengarahkan rondaan melibatkan pegawai ketenteraan awam, kaki tangan agensi berkaitan dan ketua mukim. Bogor turut bercadang untuk mendapatkan bantuan Tentera Nasional Indonesia TNI dan Polis Negara bagi menguatkuasakan larangan itu. Ini adalah tradisi tahunan dan kami mahu semua orang menghormatinya. Semua tempat hiburan malam harus ditutup. Tiada yang terkecuali, kata Dr. Bima sebagaimana yang dipetik oleh The Jakarta Post. Jadi Datuk Bandar Bogor itu berkata pegawai ketenteraman awam juga akan mengawasi sebarang perarakan dan pergerakan berkenderaan semasa sahur kerana ia boleh menimbulkan masalah keselamatan di kawasan perumahan. Nampak gaya di Jakarta begitulah keadaannya. Sekarang ni hiburan-hiburan semua tidak diadakan sepanjang bulan Ramadan. Itu di Bogor lah saudara, bukan di Jakarta, di Bogor. Sebenarnya cuti hujung minggu kalau saudara ke Jakarta, warga Jakarta akan berkunjung ke Bogor. Itu berhampiran dengan Bandung sebab dia panggil ada puncak situ. Memang ramai orang bercuti, beriadah. Tapi sepanjang bulan Ramadan ini semua pusat hiburan ditutup. Sesuatu yang menarik juga dari Jakarta, saya menerima gambaran. Ini satu Jakarta. Culipan gambar sebut mencecah sampai 7 juta penonton. Saudara, iaitu gambar bakal Presiden Indonesia itu Prabowo Subianto yang dilihat sedang makan malam bersama bekas isteri dan anaknya. Gambar sebut mencetuskan spekulasi mereka apakah beliau akan mungkin kembali bersatu semula. Jangan lupa saudara, gambar itu alat gambar Prabowo makan malam bersama bekas isterinya itu Titik Soeharto, anak kepada Soeharto. Prabowo dipaksa bercerai oleh Soeharto kerana dia waktu beliau menjadi Panglima Tentera Indonesia, beliau tidak dilihat mempertahankan bapa mertuanya. Walaupun gambar itu tidak sertakan penjelasan, tapi ia mendapat respon dengan pantas oleh warga Indonesia. Kebanyakan mereka mengharapkan agar Siti Hediati atau lebih dikenali sebagai Titik Soeharto yang merupakan bersama dengan anaknya Didit Hedi Prasetyo dapat bersantun kembali dan rumah tangga Prabowo kembali diasaskan semula. Jangan lupa saudara, Prabowo adalah menantu Soeharto dan bercerai apabila Soeharto mengalami tekanan daripada kumpulan-kumpulan Amir Rais dan sebagainya. Jadi antara komen rakyatnya yang saya lihat, saya menyangkakan kesudahan yang menggembirakan selepas ini komen seorang pengikut yang disiarkan oleh Jakarta Globe. Dan seorang lagi menulis, tolong anda berdua bersatu semula, itulah yang paling penting. Artinya rakyat Indonesia mahu melihat agar presidennya tidak solo sendirian. Bersatulah kembali dengan bekas isterinya, iaitu merupakan anak Soeharto, saudara. Titik bagaimanapun bila ditanya oleh para wartawan, dia tidak komen. Dia usia Titik sekarang ni sudah 64 tahun. Jadi dia memang waktu berkempen Prabowo dia secara aktif turun ke lapangan, turut berkempen. Dan setakat ini berdasarkan kira undi yang tidak rasmi, pasangan Prabowo Gibran iaitu anak kepada Jokowi bakal memasuki istana di Jakarta. Rakyat mengharapkan agar Prabowo kembalilah bercantum semula dengan isterinya yang terpaksa beliau ceraikan pada tahun 2014. Baik saudara, itu kabar-kabar yang kita terima dari Jakarta. Bagaimana dengan keadaan di Gaza, saudara? Saya akan tetap melaporkan apa yang berlaku di Gaza. Kerana terbaru sekurang-kurangnya saat-saat kita menghadapi musim Ramadan berpuasa ini, saudara, kemurnian bulan Ramadan tercemar apabila sekurang-kurangnya
Maaf, saudara. Sekurang-kurangnya 29 rakyat Palestin terbunuh, saudara, ketika mereka menunggu bantuan kemanusiaan dalam 2 serangan berasingan yang dilakukan oleh Israel di semenanjung Gaza. Dalam kejadian pertama, Pegawai Kesihatan Palestin berkata 8 orang terbunuh dalam serangan udara ke atas pusat pengedaran bantuan di kamp Al-Nusairat di tengah semenanjung Gaza. Dan sekurang-kurangnya 21 orang terbunuh dan lebih 150 lagi cedera akibat tembakan Israel ke atas orang ramai yang menunggu truk bantuan di bulatan utara Gaza. Bagaimanapun, tentera Israel masih lagi menafikan bahawa mereka tidak terlibat, mereka tidak melakukan. Itulah caranya. Rejim Zionis masih lagi berdolak-dalik. Di Deir al-Balah, saudara, tentang konflik selama 5 bulan menyebabkan sebagian besar daripada 23 juta penduduk kehilangan tempat tinggal, dan di Deir al-Balah, iaitu di tengah Gaza, berdelian peluru berpandu Israel telah pun memusnahkan sebuah rumah, menyebabkan 9 penghuninya terbunuh, saudara. Penduduk berkata pengumuman udara dan darat Israel berterusan semalam. Jadi perang yang bermula pada 7 Oktober di selatan Israel menyebabkan 1,200 terbunuh dan 203 diculik. Itu bagi pihak Israel, saudara. Nampak gayanya usaha-usaha perdamaian masih lagi kapur, saudara. Bagaimanapun, apabila Perdana Menteri Israel, Perdana Menteri Palestin meletak jawatan, hari ini pakar ekonomi, beliau juga mantan timbalan Perdana Menteri, Dr. Muhammad Mustafa. Beliau telah dinamakan sebagai Perdana Menteri pihak berkuasa Palestin oleh Presiden Mahmud Abbas. Pelantikan itu menjadi sebahagian daripada rancangan untuk tadbir urus Gaza dan terbit barat selepas perang Israel-Palestin. Jawatan tersebut kosong, saudara, selepas Perdana Menteri Muhammad Syedih dan pentadbiran yang meletak jawatan Februari lalu untuk memberi laluan kepada pemerintah yang terdiri daripada golongan teknokrat dan ahli perniagaan. Dr. Mustafa berusia 69 tahun. Beliau dihormati oleh banyak pihak yang berkepentingan antarabangsa. Memegang ijazah kedoktoran dalam bidang ekonomi dari Universiti George Washington dan pernah bekerja selama 15 tahun di Bank Dunia. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri Palestin dari tahun 2013 hingga 2014. Beliau juga menjawat jawatan Menteri Ekonomi, penasihat ekonomi kepada Abbas dan pengurusi dana pelaburan Palestin sejak tahun 2005. Jadi dengan pengalamannya, besar kemungkinanlah usaha-usaha perdamaian dapat terlaksana di Gaza, saya. Kita rakyat Malaysia harus bersyukur kerana menurut Timbalan Menteri Luar, Saudara Datuk Alimin, bahawa sejumlah 33,000 pak makanan yang dikumpulkan oleh Kementerian Luar berjaya dihantar ke semenanjung Gaza menerusi Op Ihsan. Menurut Datuk Muhammad Alimin, bantuan itu tiba pagi tadi dan dijangka dapat dimanfaatkan oleh lebih 130,000 penduduk yang terkesan akibat konflik yang sedang melanda di Gaza. Kerana setiap satu pak itu boleh digunakan untuk 4 orang. Mudah-mudahanlah warga Gaza yang berpeluang mendapat pak-pak makanan yang kita hantar. Itulah yang dapat kita lakukan, hanya sekadar mengirim makanan. Lain tak boleh dihantar, saya menghantar makanan yang diperlukan oleh warga Palestin. Bagaimanapun dari New York, saya mendapat berita yang agak melegakan sedikit. Apabila Amerika Syarikat sudah pun memutamatkan draft resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menyokong usaha antarabangsa menjadi perantara agar dilakukan gencatan senjata. Ini adalah langkah terakhir sebelum ia dikemukakan kepada undian Majlis Keselamatan PBB. Kalaulah Amerika yang mengemukakan cadangan tersebut, maka tak ada lagi lah undian veto dan sebagainya. Besar kemungkinan Gaza adalah dapat dipulihkan. Mungkin ada gencatan senjata, saudara. Jadi untuk meluluskan resolusi tersebut, yang memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi dan tiada diveto oleh Amerika Syarikat ataupun Perancis, Britain, Rusia ataupun China. Kalau tak ada yang veto, maka adalah kedamaian di bumi Palestin. Mudah-mudahan sinar dalam bulan Ramadan ini, saudara, untuk warga, sahabat saudara kita, saudara-saudara kita
yang tinggal di Palestin. Saudara. Berdoa, saudara, mudah-mudahan. Jadi bila Amerika Syarikat sudah melakukan resolusi tersebut, tentulah dia takkan veto. Selama ini dah tiga kali diadakan resolusi di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi veto Amerika menggagalkan. Dan kali ini Amerika sendiri yang mengemukakan cadangan. InsyaAllah lah, saudara. Baik, saudara, balik kembali negara kita. Saya melihat saat ini, dalam 2-3 hari ini, saudara, timbul lagi cerita siasatan terhadap jutawan Tun Daim apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah mula melakukan siasatan terhadap rakan-rakan kongsi perniagaan Tun Daim. Saya laporan kita terima daripada laporan CNA, itu sebuah agensi berita luar negeri, mengatakan bahawa ahli perniagaan Singapura yang juga merupakan pemaju hartanah yang terkenal di Malaysia, itu Datuk Seri Akbar Khan, dilaporkan telah disiasat atas dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Beliau berusia 83 tahun dan merupakan pemegang saham utama pemaju projek mewah PRDB Development Sdn Bhd, dan beliau telah ditahan untuk soal siasat minggu lalu. Demikian laporan daripada CNA yang memetik sumber pegawai kanan SPRM. Katanya lah, saudara. Dan difahamkan pasukan penyiasat turut menyerbu rumah dan premis perniagaan di Kuala Lumpur. Sumber dipetik sebagai memberitahu selain membekukan akaun perniagaan dan pribadi ahli perniagaan itu, SPRM juga mengarahkan Akbar untuk mengisytiharkan aset serta pegangan kewangan keluarganya. Pihak pejabat Akbar bagaimanapun enggan mengulas mengenai siasatan SPRM ketika dihubungi oleh CNA. Jadi katanya memandangkan ini adalah perkara yang sedang berjalan, kami mengelak daripada mengulas butiran khusus. Fokus utama kami kekal pada memastikan siasatan yang adil. Itu menurut jurucakap syarikat yang dipimpin oleh Akbar. Sumber SPRM berkata ahli perniagaan itu dijangka dipanggil semula untuk disoal siasat bersama bekas rakan kongsi yang lain dalam masa yang terdekat. Mereka dilaporkan memainkan peranan yang penting dalam pemulangan saham beku bernilai $4 bilion Amerika yang sebelum ini tersenarai di pasaran luar pusat yang sudah tidak wujud di Singapura, yang dikenali sebagai Central Limit Order Book, itu CLOB, dan transaksi kontroversi yang melibatkan perubahan pegangan saham di konglomerat multipurpose holding pada akhir tahun 1990 dan 2000. Akbar merupakan seorang lagi personaliti perniagaan yang terlibat dalam siasatan meluas oleh SPRM. Siasatan terhadap pegangan kewangan Tun Daim bermula pada Mei 2023 dan beliau dituduh pada 29 Januari lalu kerana gagal mematuhi notis SPRM supaya mengisytiharkan hartanya. Jadi sebagai seorang accountant, tentulah Akbar memahami secara selok-belok soal perundangan. Sementara itu, pengarah bahagian pencegah pengubahan wang haram AML SPRM, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin, ketika dihubungi oleh Astro Awani, beliau mengesahkan seorang ahli perniagaan dan pemaju hartanah Singapura telah dipanggil untuk membantu dalam siasatan yang sedang dijalankan. Dan itu keadaan secara retinya penyiasatan masih berjalan. Bukan ada diam, tak ada, saudara, masih berjalan. Begitu juga saya difahamkan bahawa tokoh perniagaan, itu Tan Sri Tajuddin Ramli, beliau juga turut dilaporkan dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung transaksi syarikat penerbangan Malaysia, itu MAS, saudara. CNA, ini saya hairan macam mana syarikat agensi berita CNA yang berpengkalan di Singapura dapat banyak cerita saya, tapi dalam negara kita ni tak ramai yang melaporkan. CNA melaporkan bahawa Tan Sri Tajuddin yang punya kaitan dengan bekas Menteri Kewangan itu mempunyai kepentingan mengawal MAS. Laporan tersebut menyebut siasatan itu adalah berhubung rancangan kontroversi oleh kerajaan pada tahun 2000 untuk menyelamatkan syarikat MAS. Itu keadaan saya, saham syarikat penerbangan nasional itu didagangkan sekitar RM3 sesaham yang meletakkan nilai pegangan ikuti ahli perniagaan tersebut pada kira-kira 718 juta. Kerana adalah transaksi apa semua melibatkan bilion ringgitnya. Bagaimana
Tajwid bagaimana tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan komen. Begini demikian laporan rapor CNA. Selain Tan Sri Tajudin, CNA juga melaporkan SPRM turut menyiasat beberapa urusan perniagaan, membabitkan Tycoon Perniagaan. Tan Sri Halim Saad pun disiasat, Tan Sri Robert Tan Wah Chun yang masing-masing mempunyai hubungan rapat dengan Tun Naim juga sedang disiasat. Bagaimanapun, Tan Sri Halim dan Robert tidak dapat dihubungi untuk memberi komen. Demikian laporan daripada CNA Asok Awani yang sedang berusaha untuk mendapatkan pengesahan. Itu keadaan saya. Jadi siasatan masih berjalan. Kita tidak boleh memberi sebagai pandangan. Bila suatu siasatan telah dijalankan, kita tak boleh membuat pandangan. Dan jika itu dibawa ke mahkamah perbicaraan, kita tak boleh memberi pandangan yang seolah menjatuh hukum. Itu menjadi contempt of court. Jadi bagaimanapun, saya harap warga kita berlapang dada, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jangan kita membuat spekulasi, jangan kita membuat sebarang pandangan kerana itu dianggap sebagai menghina mahkamah dan juga boleh mengganggu urusan siasatan oleh SPRM. Begitu juga saya pada hari Khamis lepas, saya bagaimana Wan Saiful yang melontarkan kenyataan dalam parlimen menuduh bahawa Perdana Menteri juga adalah terdiri daripada orang yang korup. Walaupun, ini agak menarik juga saya, walaupun pihak speaker Dewan Rakyat minta dia menarik balik kenyataan tersebut dan Wan Saiful telah pun secara jelas dan nyata menarik balik tuduhan tersebut di dalam Dewan, ya, yang akhirnya cadangan untuk meletakkan beliau di kantor selama 6 bulan tidak terlaksana. Tapi bagaimanapun menurut ahli Parlimen Tasik Kulubuk itu bahawa beliau telah diberikan notis oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk merakam percakapannya. Dalam kenyataannya, ia berhubung kenyataan tersebut yang juga sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu ketika menyertai perbahasan titah diraja di Parlimen pada 28 Februari lalu. Wan Saiful didakwa mengeluarkan kenyataan berbau sangkaan jahat terhadap Perdana Menteri dan Seri Anwar Ibrahim sehingga mencetuskan kekecohan di Parlimen saudara. Dan Tan Sri Johari Abdul mohon agar Wan Saiful menarik balik kenyataan tersebut. Dan Wan Saiful berkata dia telah pun menarik balik kenyataannya, tetapi dia hairan bagaimana notis yang pihak SPRM mau menyiasatnya turut mengganggu beliau sehingga memberi tekanan tidak wajar padanya sebagai ahli Parlimen. Menurutnya, beliau menyifatkan notis daripada SPRM sebagai tidak adil, termasuklah berbahaya kerana boleh mengancam imuniti ahli Parlimen daripada pendakwaan dan keistimewaan ketika berucap atau berbahas dalam Dewan Rakyat. Katanya beliau sudah pun membuat permohonan maaf dan menarik balik kenyataan. Jadi keputusan speaker telah dibuat. Jadi bagaimanapun dia rasa bahawa dia masih terus dapat kacau, ganggu daripada pihak berkuasa, terutama SPRM. Dia tak puas hati. Sebab itulah apabila dibawa dalam Dewan Rakyat hari Khamis dengan Jumaat itu hari, timbalan speaker iaitu Datuk Ramli menyatakan yang terbaik bagi Wan Saiful adalah membuat laporan polis. Kerana masing-masing ada akta macam-macam akta lah secara memang kebebasan ahli Parlimen boleh berucap, tak ada masalah. Kerana setiap ahli Parlimen itu dilindungi dengan imuniti, tidak boleh diambil sebarang tindakan mahkamah. Tapi bagaimanapun apabila SPRM sedang menyiasat, kata Datuk Ramli, eloklah Wan Saiful membuat laporan polis di luar persidangan. Baik saudara, itu keadaannya. Bagaimana masih lagi kemelutnya. Sekitar dalam bulan puasa ni saya agak kecewa lah bila melihat pimpinan politik masih belum lagi berhenti daripada menggapai usaha untuk memburukkan antara satu sama lain. Hari baik, bulan yang penuh kemuliaan. Bulan Ramadan ini, bulan sepatutnya kita memperbanyakkan amal ibadat. Sepatutnya dalam saat-saat gini kita menyantuni, kita saling bermaaf-maafan. Tapi nampak gayanya, gelombang pemikiran khawarij dan takfiri di negara ini disifatkan sudah berada pada tahap membimbangkan.
Demikian menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Haiwan Agama Islam, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Ini yang saya katakan bahawa bahtera bangsa kita ni sekarang di alun gelombang. Beliau kata kerajaan sedang mengambil pendekatan untuk memastikan segala usaha dan program-program yang diadakan dapat membendung gelombang pemikiran tersebut. Menurut menteri sebut, beliau bagi menangani pemikiran Khawarij dan takfiri daripada terus berleluasa, pihak kerajaan sedang memantau pengajaran agama Islam sama ada melalui ceramah dan kelas-kelas pengajian di tempat awam seperti masjid dan surau, juga dalam media sosial agar dapat memupuk semangat perpaduan dan tidak menyimpang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah, katanya. Menurut Datuk Muhammad Naim, kerajaan juga akan memastikan ajaran ahli sunnah wal jamaah benar-benar bertapak dan difahami oleh seluruh masyarakat Islam. Memang kita umat Islam Malaysia ni majoritinya adalah berfahaman ahli sunnah wal jamaah. Tapi menurut menteri sebut, sekiranya didapati pendakwah menimbulkan isu-isu yang mengelirukan masyarakat dan memecah belahkan perpaduan, maka pendakwah tersebut akan dipanggil untuk diberi peringatan oleh jawatan mufti, dan pihak berkuasa agama boleh mengambil tindakan dengan menarik semula tauliah mereka mengajar sekiranya gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kerajaan, kata Datuk Naim, akan memastikan umat Islam di negara ini berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah. Bukannya kita berfikiran Khawarij ataupun takfiri. Khawarij ni secara lain-lain tak ada. Menuduh orang tu kafir, orang ni kafir, dan mereka merasakan mereka saja yang betul. Itu ajaran yang dikata Khawarij. Orang lain semua tak betul, mereka saja betul. Terima kasihlah Ros. Saudara Rafi sekuntum warna merah untuk saya. Saudara Saleh, kerana santan badan binasa. Harap kerajaan ambil tindakan tegas pada pembawa Khawarij dan takfiri, perlu tindakan sebelum terlambat. Itu kata JSC. Jadi kita mengharapkan kenyataan yang dilontarkan oleh Datuk Naim itu benar-benar dapat memberi kesedaran kepada mereka yang sudah menyimpang jauh. Kita tahu terdapat juga ajaran Syiah, ajaran itu, ajaran ini di negara kita. Tapi kita mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Sepatutnya dalam bulan Ramadan ini kita akan merayakan kehadiran Aidil Fitri yang tak betul kita buatlah. Tak perlu kita nak menegakkan benang basah. Jadi dalam waktu yang sama mengulas tentang pemerkasaan undang-undang syariah. Datuk Muhammad Naim berkata jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam, akan menyediakan laporan hasil kajian dan pandangan terhadap semua isu berbangkit dalam tempoh 6 bulan atau tidak melebihi 1 tahun. Katanya laporan itu akan dibentangkan pada Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam dan Majlis Raja-Raja untuk diperkenankan sebelum dibentangkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri. Semua pihak diminta bersabar dan memberi ruang kepada jawatan kuasa khas untuk melaksanakan kajian dan seterusnya mengesyorkan cadangan dan pandangan mereka semua, saudara. Baik, itu apa yang berlaku dalam sektor agama. Khawarij lah, takfiri lah, saudara. Bagaimana pula saya melihat masih lagi fitnah berleluasa, saudara. Masih lagi mereka menuturkan kata-kata yang tak sepatutnya. Benda yang tak betul jangan dilontarkan seperti betul. Sebagai contoh, saudara, apabila ada pihak yang menuduh kononnya dana daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit dalam beberapa hari kebelakangan untuk mengawal kawalan ringgit di pasaran. Sebenarnya saudara, itu semua hanyalah spekulasi. Tak betul. Menurut Setiausaha Politik Kementerian Kewangan, iaitu Saudara Kamil Munim, beliau menafikan dakwaan pengukuhan ringgit sejak minggu lalu itu berlaku hasil arahan kerajaan agar KWSP menggunakan dana di bawah agensi tersebut untuk membeli ringgit. Tak betul, saudara. Ada pihak menuduh mengatakan bahawa kerajaan menggunakan
wang ataupun dana kilo SP untuk membeli ringgit kita, untuk mengukuhkan kedudukannya. Jadi menurut saudara Kamil, tak betul. Tidak berlaku. Jadi dakwaan yang digerakkan oleh beberapa pengkritik kerajaan itu hanyalah sekadar mainan spekulasi. Demi kerana mereka mahu menimbulkan kegusaran dalam kalangan pemain ekonomi dan orang ramai. Itu keadaan saya, tak habis-habis, tak berhenti. Jadi kata saudara Bani Kamil, tak timbul sama ada kerajaan gunakan kewangan dan aset KWSP. Itu semua kata sekadar spekulasi yang diada-adakan. Pengukuhan nilai ringgit adalah menepati jangkaan institusi kewangan dan pakar ekonomi sejak beberapa bulan lalu yang menjangkakan ringgit akan pulih pada 2024 berdasarkan nilai pelaburan ratusan bilion yang diterima oleh negara kita daripada pelaburan langsung FDI saat ini. Dan ia juga disokong dengan permintaan ringgit yang bertambah. Meskipun kita menyaksikan ringgit sedikit menjunam beberapa minggu yang lalu, namun ia bukanlah kayu pengukur utama terhadap prestasi ekonomi keseluruhannya. Jadi perlulah juga dilihat kepada petunjuk yang lain, kata Saudara Kamil Mubin. Beliau selaku sisa politik pada Menteri Kewangan, tentulah beliau lebih faham apa sebenarnya yang sedang berlaku. Jadi kalau orang menuduh, mengatakan bahawa wang EPF ataupun dana EPF digunakan untuk membeli ataupun mengukuhkan balik ringgit Malaysia, katanya ini adalah permainan spekulasi. Memang adalah satu dua orang tu, boleh katakan hari-hari mereka menulis dan menuturkan persoalan ini dalam media sosial. Sebab itu akhirnya Saudara Kamil membuat kenyataan. Kerana saya jangan lupa kemarin adalah wartawan, seorang tokoh wartawan pun bercakap soal yang sama. Malahan mantan pemimpin daripada UMNO pun, dulu dalam UMNO dia jadi sebagai daripada anggota Majlis Tinggi, pun bercakap soal tersebut. Tapi apabila dinafikan oleh Saudara Kamil, kita nak tanyalah apa jawapan anda. Saudara, sebenarnya dalam keadaan begini, sebab itu saya katakan, kita ni terus berpolitik, tak habis-habis. Dah masuk tahun kelima. Tahun depan tahun ke-6 kita masih berpolitik. Kita soal politik ni campur aduk pula dengan polemik. Isu macam contoh yang saya katakan, macam isu Kampung Baru Cina yang nak dijadikan sebagai tapak warisan UNESCO. Jadi bagai nak rak satu Melaya bercakap. Itu isu tapak perumahan ataupun tapak perkampungan Kampung Baru Cina. Begitu juga tentang soal sekolah binokular. Tak habis-habis lagi, saudara. Malahan yang terbaru macam saya kata semalam, isu kantin di sekolah yang dibuka dalam bulan puasa untuk pelajar-pelajar bukan Islam pun jadi isu polemik. Jadi kita sekarang ni, saudara, tak habis-habis. Tak habis-habis. Isu lepas satu-satu kita berbalas sama sendiri dan mengenafikan usaha untuk mencanai minda, untuk mencari upaya bagaimana kita nak membangkitkan semula semangat juang warga bangsa kita supaya tidak terperangkap dengan permusuhan yang berterusan. Cukup-cukuplah kita mengadakan macam-macam usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memastikan ekonomi warga bangsa kita ini mencapai tahap yang terbaik. Kita mengharapkan apabila Kongres Ekonomi yang berlangsung selama 3 hari sejak 29 hari bulan lalu, terdapat 82 resolusi yang harus dicapai dan dicapai. Tapi kita tidak ke arah itu, kita tak tertumpu ke arah itu. Terbaliknya, warga kita lebih suka berpolemik. Banyaklah saya. Sebagai contoh, isu dengan tapak tanah warisan untuk jadikan tapak UNESCO. Dia bukan mudah. Kalau saya hayati, saya ingat dalam 2 minggu lalu, saya ada mengundang Datuk Hamidah Osman. Beliau menceritakan bagaimana sukarnya untuk mewujudkan satu tapak di Lenggong sebagai tapak UNESCO. Itu pun hanya kerana terdapat orang lama lah, orang hutan. Kadang-kadang tak tahu apa ini, berusia lebih daripada 300 tahun. Pun bertahun lamanya baru diluluskan. Kita sebenarnya ada, bukan tak ada, 4 tapak warisan UNESCO. Setakat ini iaitu Taman Kinabalu di Sabah tahun 2000 dulu. Begitu juga Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak. Dan Bandaraya Bersejarah di Selat Melaka, itu Georgetown, Pulau Pinang dan Melaka.
serta warisan arkeologi Lembah Lenggung Perak. Itulah 4 saja tapak yang diteruskan UNESCO. Untuk dapat pun bertahun-tahun, bukan 1 bulan boleh buat saya. Dan kita sepatutnya mengusahakan penyelesaian tapak-tapak warisan. Warisan arkeologi Lembah Bujang di Kedah, Taman Negara Gunung Tahan di Pahang, Taman Rimba FRM Selangor, Permatang Kuatza Gombak, Taman Negeri Diraja Belum di Perak, Leprosarium Sungai Buloh dan warisan arkeologi Taman Negara Niah di Sarawak. Terdapat 7 segala kawasan ini sepatutnya kita usahakan. Bukan kita melayan yang bukan-bukan, kita berbalah. Jadi soalnya kita harus menilai dari sejarah. Sebab itu dalam keadaan-keadaan begini sewajarnya kita bertenang. Jangan kita mudah untuk terperangkap dengan polemik politik, akhirnya tidak mendatangkan hasil apa-apa. Yang pasti akhirnya kita bermasalah. Memang negara kita indah, cantik saya dengan pemandangannya. Macam Lembah Belum, macam apa yang berlaku di Lenggung. Sepatutnya kawasan-kawasan ini yang perlu kita perjuangkan. Tak payah kita cakap orang kata nak buat kampung baru, tanah Melayu ke, tanah UNESCO ke, itu biarlah mereka cara mereka. Dan saya yakin benda ini tak akan terlaksana. Sedangkan yang ada sekarang ni, macam di Niah, di Sarawak pun masih sukar untuk diiktiraf oleh UNESCO. Ini keadaannya macam apa ini, Lembah Lenggung. Inilah warisan dunia saya. Perlu kita pelihara dan perlu kita pertahankan dan perlu ditambah nilai. Pak Chu, Black Friday, apa halnya Pak Chu? Buat laporan polis, senang nak siasat. Itu keadaannya. Harap kerajaan ambil tindakan tegas kepada pembawa pewaris dan takfiri. Perlu tindakan sebelum terlambat, itu kata JSC. Jadi Pak Chu kata buat laporan polis, senang nak siasat. Terus Zainal, biasalah pihak pembangkang ni tak ada isu nak main. Mereka sebenarnya tak ada isu. Ya, terima kasih Tuan Rafiq, Sekutu Muar Merah untuk saya. Laziman, saya melihat bahawa pimpinan pembangkang hari ini mereka sudah ketandusan idea. Tak ada isu dah sekarang saya. Nak bercakap pasal apa? Nak bercakap soal kononnya duit kita menggudum jatuh. RM4.8 kupang, salam RM4.80. Sekarang ni RM4.64, RM4.27. Masa ada pemotolan lagi. Kononnya pasal saham kita menggudum. Sekarang ni berlegar pada 1,540 mata. Saya bukanlah arif soal apa ini ekonomi, tapi bila saya melihat benda begitu, saya kata dangkalnya mereka memainkan isu-isu yang tak sepatutnya jadikan isu. Dan hari sekarang ni kalau kita lihat apabila daripada pimpinan Parti Bersatu dah lagi bergelodak, saya melihat apa yang sedang dilakukan oleh pimpinan Bersatu, mereka sebenarnya adalah untuk mengalih perhatian dan seolah-olah mereka mau mewujudkan, memperlihat kepada warga bahawa mereka masih diyakini sebagai pimpinan parti politik. Jadi artinya wakil rakyat mereka masih penting, parti Bersatu ni masih penting, Perikatan Nasional semakin penting. Jadi perlu diwujudkan macam-macam cerita. Sedangkan kita dah tahu 6 orang dah mengalihkan sokongan. Mereka kalau tidak ada akta lompat parti dah lama dah melompat. Saya dipahamkan lebih kurang ada lagi 8 orang, dari 10, 12 orang lagi yang menanti waktu untuk mengisytiharkan untuk berada menyokong pimpinan PMX. Ramai yang nak sokong. Sebab itu bila saya tengok pula sekarang ni kononnya pentadbiran cawangan bahagian Bersatu di Gua Musang digantung. Jadi pentinglah saya kononnya. Bagi saya berapa kerat ahli Bersatu yang ada di Gua Musang. Berapa kerat sebenarnya dia saya. Dan berapa ramai ahli Bersatu sebenarnya. Jadi sebab itu bagi saya, jangan sembang kencang. Apa yang anda lakukan, tangani. Santuni ahli-ahli wakil kerajaan anda, yang mereka yang sudah tak sabar-sabar nak meninggalkan Bersatu. Itu saja. Seriously saya akan melihat. Sebab itu saya mengatakan, sesuatu kejayaan parti-parti politik yang diasaskan oleh pengkhianatan, parti sebut tidak boleh kekal. Dia tidak akan kekal, saudara. Semua orang tahu bagaimana Parti Bersatu ini wujudnya adalah daripada pengkhianatan. Warga UMNO yang berkhianat. Begitu juga daripada Parti Keadilan yang khianat. Mereka ini sekarang bergelumang dalam PBN dan dalam kumpulan Perikatan Nasional. Kerana pengkhianatan itulah saya melihat bahawa mereka bakal dihukum. Sebab itu saya yakin
Kalau tak lama lagi Parti Bersatu mungkin lepas raya nanti tinggal nyawa-nyawa ikan saja dan mereka akan mencipta macam-macam naratif lagi. Saya harap agar rakyat dapat lebih memahami. Yang penting sekarang ni saudara, kita nak move forward. Kita mahu ke depan. Kita tak mahu terjebak dalam polemik, dalam percaturan politik yang tidak mendatangkan hasil untuk rakyat. Tidak ada keberuntungan. Masa untuk kita bergerak maju ke hadapan. Tinggalkanlah mereka dengan mimpi-mimpi mereka. Tak habis-habis. Tak habis-habis, bulan ke bulan, tahun ke tahun, mereka masih lagi mengimpikan untuk berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Tapi saya yakin rakyat tidak mungkin boleh dijatuh ataupun diatur-aturkan. Malah untuk pilihan akan datang, saya kata mereka juga bakal mengalami nasib sebagaimana Parti Pejuang. Saudara, kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat bersahur dan kukuhkan keimanan kita. Sekian, terima kasih.